Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, syukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan nikmat kesihatan, nikmat Islam, nikmat masa dan sebagainya kepada saya, kepada semua sekali yang menonton pada malam ni. Dan terima kasih kepada anda semua yang setia menanti saya punya live dan sentiasa follow saya punya live Facebook dan sebagainya. Alright, sebab saya sentiasa ada, kita panggil apa, self-motivated untuk sentiasa nak kita panggil apa, nak berkongsi dengan anda sebab anda juga, okay? Sebab anda yang follow, okay? Anda yang follow saya, yang kadang-kadang ada yang bagi soalan dan kemudian ada yang kata, tuan kalau boleh malam ni terang cerita pasal ni pula, kalau boleh macam cerita pasal ni pula. So banyak orang yang dia bagi respon ni, dia membuatkan kita ni rasa macam dihargai. Jadi saya bila ada orang menghargai macam tu, saya pun akan rasa nak menghargai anda semua. Dan insya-Allah saya akan sentiasa untuk live pada setiap malam PKP kita ni. Okay, sebab ramai orang dia suka waktu malam. Besides dalam waktu malam ni dia rasa macam enjoy sikit kan. Kita rasa macam dah tenang dan sebagainya. So kita akan pilih lah waktu live ni pada pukul 10. Dan insya-Allah saya harapkan dengan perkongsian saya ni sikit sebanyak akan dapat membantu anda, okay? Membantu anda dalam memahami isu perundangan keluarga Islam. Sebab mungkin ada yang di kalangan anda first time, so selamat datang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang mungkin baru. Yang mana yang baru nak berkenalan, nama saya Fahmi Ramli, Khairul Fahmi Ramli. Saya adalah peguam syar'i yang berkaitan dengan perundangan syariah, khususnya dalam bidang kekeluargaan Islam. Ada jugalah kes jenayah syariah. Okay. Saya nak kongsi macam petang tadi, saya punya staff saya kongsikan kepada saya tentang video agama ibu yati. Biasa tengok kan, baru ni ada viral tentang agama ibu yati. Itu adalah kes jenayah syariah, salah satu contoh dia. Sebab kadang-kadang ada orang kan, dia tak tahu macam mana kategori jenayah syariah, macam mana yang ni bukan jenayah syariah. Sebab kadang-kadang dalam syariah pun dia ada bidang tu, tapi dia pergi ke mahkamah sivil. Contoh dia macam bunuh. Bunuh ada dalam syariah kan. So dia kalau kata bunuh, kita kita panggil apa? Dia qisas. Dia akan bunuh semula, mati macam tu. Tapi dekat dalam Malaysia ni, kalau kata jenayah tu, dia terbahagi kepada dua. Satu jenayah syariah, satu jenayah sivil. Jadi bunuh ni dia masuk dalam jenayah sivil. Jadi jenayah yang berkaitan dengan syariah ni, contoh dia macam minum arak, khalwat, dan salah satu yang popularnya adalah ajaran sesat. So saya tengoklah tadi, kata isu ajaran sesat ni bukan baru, lama dah. Cuma dia berubah cara pemikiran, dia berubah cara amalan, okay? Berbeza watak sahaja. So pelik lah agama Bani Melayu. Saya pun tak tahulah, kadang-kadang kita terlampau taksub dengan keturunan pun susah juga kan. Okay, so terima kasih sekali lagi kepada anda yang semua yang sedang join. Dan alright, macam biasa pada malam ni, sebelum saya nak berkongsi dengan anda semua, so saya nak test dulu. Macam biasa, kalau kata live dengan Tuan Fahmi ni akan ada teka-teki. Siapa yang rasa macam nak dengar teka-teki? Say I. Tiba-tiba je. Okay. Alright, so malam ni teka-teki. Sekejap. Okay, malam ni teka-teki yang saya nak bagi kepada anda, tujuannya untuk saya nak test dulu. Nak test anda boleh dengar ataupun tidak. Okay, anda boleh dengar dengan clear ataupun tidak. Selalu saya duk tanya datang daripada mana, berapa bintang. So hari ni malam yang keempat dah yang saya tanya teka-teki. Okay, saya nak tanya teka-teki kepada anda semua. Alright, teka-tekinya sebelum kita nak tunggu orang-orang lain ni masuk ni, sebab malam ni cerita kita ni panas, perempuan. Panas sangat-sangat. Sebab cerita ni ada kaitan lah dengan ramai orang, especially benda yang viral pada hari ni. Okay, dia kesian juga lah kadang-kadang orang ni viral, tapi
Apa yang saya boleh katakan, dia boleh jadi satu pengajaran kepada kita untuk kita ambil tindakan. Kan? So kita tinggal dulu sekejap. Saya nak tanya kepada anda semua dulu, saya nak bagi teka-teki. Kan? Teka-teki untuk test dulu. Kita nak tunggu kawan-kawan lain yang masuk dulu. Teka-tekinya berbunyi hari ni macam ni. Dalam banyak-banyak huruf, huruf, huruf apa paling panjang? Alright, come on, cepat-cepat. Huruf apa yang paling panjang dalam masa 10 saat? Tuliskan jawapan anda. Alright, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, habis. Alright, huruf yang paling panjang. Okey, sebab saya nak test internet dulu sebenarnya ni. Nak test internet saya ni okey ataupun tidak sebenarnya. Alright, okey. Alright, kita tengok dah ada jawapan yang pertama. Huruf W. Salah. Apa Hamzah? Salah. Oh, huruf hijaiyah. Okey. Alright, W salah. Lagi. Huruf L salah. Huruf yang paling panjang. Cepat. Huruf yang paling panjang. Sebelum kita nak borak-borak, nak cerita tentang, kita malam ni kita sembang-sembang sambil-sambil saya jawab soalan anda semua tu. Okey. Huruf yang paling mahal. Ni saya lega sikit, saya tak sakit belakang. Duduk macam ni je. Alright. So huruf P salah. Kira okey lah line tu. Nun salah, E salah. Ni yang dekat Instagram tak jawab langsung. So okey lah, tak apalah. Alright. Jawapannya huruf yang paling panjang adalah huruf Q. Huruf Q. Sebabnya kalau kata anda di highway, anda terpaksa queue. Tunggu traffic light. Kalau anda nak beli McDonald ramai orang, queue. Okay? Kena queue dengan orang lain. Watak panjang saja. Tahniah kepada anda yang jawab betul. Okay? Alright. So, terima kasih kepada semua yang menjawab. Ini saja-saja je lah. Saja-saja je kita nak seronok-seronok sebelum kita nak masuk tajuk kita malam ni. Okay? Sabar je lah. Sabar je lah dengan perangai saya ni. Alright. Saya cool-cool. Nampak? Saya malam ni saya nampak macam hip-hop sikit. Okay? Sebab saya memang style saya memang macam ni. Hari ni cap saya ala-ala hip-hop. Baju saya disponsor oleh saya punya spa. Belantara Spa. So siapa-siapa wanita je lah. Ni saja nak kena ni lah. Nak tunjuk. Wanita-wanita yang mana yang mungkin nanti lepas PKP dia rasa macam stres dan sebagainya. So saya mempersilakan untuk anda datang ke Belantara Spa. Kalau tak mau boleh sekarang ni pun tak boleh pun, at least anda boleh tengok dekat IG. Kita ada Belantara Spa dalam IG. So anda boleh tengok. Okay. Ni khas untuk perempuan saja. Lelaki jangan nak mengada. Hashtag simpan sikit malu tu. Alright. So terima kasih kepada anda semua. So malam ni apa cerita kita sebenarnya? Tapi cerita kita sebenarnya adalah berkaitan cerita yang berkaitan dengan lafaz cerai luar mahkamah. Hari ni perempuan kita ada trending sikit kan? Ada trending sikit tentang isu artis juga, isu artis juga yang mana isterinya mendedahkan bahawa berlaku lafaz talak lebih kurang 4 kali. Okay, saya rasa ramai orang yang dah tahu. Nanti kalau siapa yang tak tahu tu boleh Google sendirilah. Right? Ada cerita lah. Hari ni ada cerita tentang lafaz talak dah 4 kali. Okay, dah 4 kali. Jadi bila ada cerita macam ni perempuan, pada saya kan, saya sebenarnya nak bagi tahu satu perkara dululah. Andai katalah perkara ni mungkin berlaku kepada anda, tolonglah, janganlah kita nak hebah sangat benda-benda macam ni dekat media sosial. Alright? Sebab kita kadang-kadang buat rumah tangga ni memanglah marah ni, saya boleh katalah kan, ramai orang memang marah. Bila bergaduh kan, bila bertengkar, bila tarik muka masing-masing ni, kadang-kadang memang dia akan nak luahkan segala-galanya dekat media sosial, kat Facebook, kat Instagram, dekat Telegram, dekat semua tempat lah kalau boleh tu. Okay, tapi kalau boleh lah kan, kalau boleh cuba kita kawal kemarahan tu. Alright, cuba kita jangan hebah-hebahkan. Tapi bila dah terhebah macam ni, dia akan menjadi satu bahan. Okay, bahan mungkin orang yang tak tahu dan sebagainya.
Tapi pada sudut yang positif, mungkin kita boleh belajar. Okay? Mungkin kita boleh belajar sebenarnya apa yang kita perlu lakukan. Okay? Dalam isu lafaz cerai luar mahkamah. So, bagus kalau anda yang menonton sekarang ni, wanita-wanita ataupun isteri-isteri lah sebenarnya. Sebab dia kena tahu. Dia kena tahu, bila dia dah berkahwin, dia kena tahu tentang cerita lafaz talak ni. Orang yang couple, tak kahwin lagi, bertunang, dia tak ada sebut talak. Kalau orang bertunang, nak putih tunang kata, kita talak tunang kita. Tak ada perkataan talak tunang. Couple lagilah. Kalau orang couple ni, lagi dia tak ada kaitan lah. Kalau putih banyak kali pun, dia tak ada kaitan dari segi undang-undang. Tak ada kaitan apa-apa, ikut suka hati ampalah. Tapi kalau kata bab perkahwinan, dia mesti kita kena belajar juga tentang lafaz talak ni. Dan kita kena ingat satu perkara. Bila kita ada perkahwinan ni, lafaz talak ni kita kena set dalam minded. Sama ada kita ni wanita, isteri ataupun suami. Minded kita mesti kena set dah. Mesti kena set. Lafaz talak kalau boleh padam. Kita tak payah fikir. Itu maksudnya macam nak mendidik hati kita tu supaya jangan mudah untuk sikit-sikit bergaduh tu nak sebut cerai. Sikit-sikit bergaduh tu nak sebut cerai. Bukan saya nak kata tak boleh. Ada hukum perceraian ni boleh jadi harus. Ada hukum perceraian ni boleh jadi makruh. Faham? Jadi tujuan kita nak bagi tahu tu supaya kita kalau boleh jangan biasakan. Kadang-kadang orang ni suka bergaduh sikit ni, ceraikan aku. Kadang-kadang itu isteri minta. Tapi kadang-kadang ni laki pun ada yang perangai macam tu. Dan bergaduh sikit saja, dia sebut talak terus. Dia sebut cerai. So kalau boleh kita padamkan dulu. Yang keduanya, dalam mental kita kena set. Andai katalah memang kita dah memang tak ada jodoh lah. Memang duk bergaduh sedia sampai kita dah tak boleh nak pi dah dengan pasangan ni. Kita dah habis meta dah fikir macam dah tak boleh nak terima dah. So isteri tak boleh, suami tak boleh. So dalam minded kita kena tahu satu perkara. Lafaz talak ni dia tak boleh berlaku di luar daripada mahkamah. Maksud di luar daripada mahkamah tu, dia bukan maksudnya pergi kat mahkamah buka 8 malam, gate masih tutup, masuk tu lapas. Tak boleh. Dia bukan yang masuk dekat parking mahkamah tu. Cerita lafaz talak ni, dia mesti berlaku di hadapan hakim mahkamah syariah. Dia mesti macam tu. So, kita kena set minded dulu. Set dalam kepala otak kita. Tengok ni, betul. Ni. Set dalam minded. Lafaz talak mesti berlaku depan hakim. Lafaz talak mesti berlaku depan hakim. Set banyak kali. Marah macam mana sekalipun, biar otak ni dapat kawal hati kita. Supaya kita kena tahu. Lafaz talak tu tak boleh berlaku kat tempat lain, melainkan di hadapan hakim. Faham? Sebabnya, kalau lafaz talak tu berlaku bukan di hadapan hakim, bukan dengan kebenaran hakim, dia boleh jadi satu kesalahan. Bukan cerita sah dengan tak sah. Yang ni bukan cerita sah dengan tak sah. Tapi cerita dia boleh jadi satu kesalahan. So, kalau tak mau nak disabitkan kesalahan, tak mau kena denda, yang nak kena denda ni laki. Kalau kata dia mahkamah sabitkan perceraian tu, sahkan perceraian tu, so boleh dikenakan denda. Denda dia tak lebih daripada RM1,000. Dan biasanya kalau kata rayu tu, bolehlah dapat dah RM500, RM600, ada yang RM300, nasib lah. Ikut ijtihad hakim tu. So, berdasarkan kepada rayuan kita juga. Faham? So, bila kita minded dah set, semua orang, saya percaya semua dah set dalam minded, lafaz talak mesti berlaku di hadapan hakim. Kalau selain daripada tu, dia boleh dikira lafaz cerai luar mahkamah. Baik, bila lafaz cerai luar mahkamah, kita kena tahu satu perkara. Kalau isteri dia mendengar suami dia lafaz, dia sengat suami dia lafaz talak, aku ceraikan hang. Ni contoh berlaku dekat dalam rumah. Dia kata aku ceraikan hang. So kalau kata kita dengar macam tu, tugas isteri adalah yang pertamanya, bukan mai cari orang lain pergi cerita, bukan masuk kat media sosial semua tu. Alright? Tugas kita adalah mesti kita kena
buat pengesahan di mahkamah syariah. Kena buat permohonan pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Mesti. Alright? Kalau kata suami ni, dia memang seorang yang bertanggungjawab, dia lafaz cerai, dia pun boleh filekan pengesahan lafaz cerai tu. Contoh, suami ni dia memang dia tahu tapi mungkin dia dah terlafaz. So dia nak buka kes pengesahan lafaz cerai. Pun boleh juga. So tugas isteri dengan tugas suami, dua-dua kena main peranan yang sama. Berlaku saja lafaz cerai, dia bukan pitala dekat media sosial dulu, ataupun dia bukan nak cari siapa-siapa, pergi tanya sah ataupun tidak. Sebabnya perempuan, ramai sekarang ni, bila ada isu yang tentang lafaz talak, especially macam hari ni, keluar tentang cerita viral ni, ramai pakat duk tanya kat kita, tuan, lafaz talak ni sah ataupun tidak? Sagi mai kawan ni pun dia tanya sah tak? Suami saya lapan macam ni sah ataupun tidak? Jadi semua peguam, semua peguam syar'i mesti dia akan jawab satu ni je dia akan jawab. Saya tak boleh sahkan. Semua peguam syar'i dia akan jawab macam tu. Kami tak boleh sahkan. Saya peguam syar'i pun saya pun tak boleh sahkan. Saya tak boleh sahkan lafaz cerai tu. Jadi siapa yang boleh sahkan? Hakim mahkamah syariah. Dia orang lain tak boleh. Tapi apa yang saya boleh buat? Apa yang saya boleh buat adalah saya berkongsi ilmu kepada anda supaya anda tahu apa yang anda kena buat dan apa yang kena anda tahu tentang lafaz talak ni. Dia bukan benda yang kita tak apalah suami yang ada kuasa talak so dia nak pergi buat dan sebagainya. So kita pun menanti dan terus menanti. Saya heran tau, kadang-kadang kan ada orang yang dia dah sampai dah 2 kali lafaz, 3 kali lafaz, 4 kali, 5 kali dah lafaz dekat rumah ni. Ada jenis macam tu. Sama ada lafaz tu jelas ke, lafaz tu hak jenis tak jelas ke. So dia mesti ada banyak kali punya. Jadi bila banyak kali tu saya tertanya-tanya juga. Anda tak pergi ke mahkamah ke? Kalau dah 4 kali perempuan, alright, dia dah boleh satu tahap tu macam seolah-olah ni kita tak buat apa-apa. Kita ni hidup dalam keadaan yang tak apalah, tak kisahlah. Yang penting suka sama suka. Macam tu saja. Tak boleh perempuan. Dalam Islam, kita selari dengan undang-undang. Kalau kita tak buat pengesahan, kita ni hidup dalam status apa sebenarnya? Masih lagi suami isteri ke? Ataupun kita ni di mata Allah SWT ni, kita dah hidup ni bukan sebagai suami isteri. Jangan main-main benda ni. Tambah-tambah orang yang dah sampai 3 kali dah lafaz. Lafaz kali ketiga sahaja, kalau contoh, lafaz cerai talak 1, rujuk. Cerai talak 2, rujuk. Tinggal lagi 1. Kali ketiga, dah jatuh 3. Dia tak boleh rujuk dah. Ni kalau cerita 4 kali, 5 kali, 6 kali ni, anda boleh bayangkan tak kalau kata duduk sekali tu, apa status anda sebenarnya? Faham? Saya tak marah perempuan. Tapi saya nak anda fikir. Saya selalu banyak kali sebut. Selalu banyak kali sebut. Betul lah kan? Awak saya duk fikir macam ayat saya pusing-pusing. Banyak kali saya duk cakap. Ni betul. Banyak kali saya duk cakap, saya tak boleh sahkan. Even anda tanyalah mana-mana peguam syar'i pun dia akan jawab benda yang sama. Hanya mahkamah syariah yang boleh sahkan. Cuma tugas kita untuk buka kes. Jangan malu, jangan segan. Sebab benda ni, kalau kita tak buat, dia hubungan kita dengan Allah SWT. Dia hubungan kita dengan Allah. Kalau fasah, kita suami tak mau cerai, suami tak mau lapar cerai. So isteri nak cerai. Jadi dia tak ada cara lain, mungkin dia nak kena buat fasah. Dia nak mohon hakim bubarkan perkahwinan. Jadi yang tu antara hubungan dia dengan suami dia. So yang bergaduh tu suami dengan isteri. So hubungan suami isteri ni. Tapi kalau kita cerita lafaz cerai ni perempuan, dia hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Kenapa? Sebabnya bila anda dah berkahwin, anda ada sijil nikah. Dalam sijil nikah tu, dia dah jadi, kita panggil apa? Dia jadi satu bukti bahawa kita dalam prasa perkahwinan. Suami dan isteri yang sah. Faham? Baik. Kemudian, andai katalah berlaku lafaz cerai.
Tak kisahlah lafaz cerai tu memang lafaz cerai yang jelas. Suami sebut aku ceraikan hang talak satu dan sebagainya tu. Ataupun suami sebut aku lepaskan hang. Aku dah tak mau apa-apa dah dengan hang. Pun boleh jadi juga. Okay? So yang tu kita panggil cerai kiasan. So katakanlah kita dengar dua-dua benda ni. Dengar lafaz jelas pun benar dengar. Lafaz yang tak jelas pun kita dengar. Tapi kita tak ambil peduli pun. Kita tak tahu, kita duduk menangis je rumah sampai hati suami saya. Sampai hati abang-abang talak. Tiba-tiba. Contoh, kita hanya duduk buat meratap macam tu sahaja. And then suami pun pujuk balik elok semua tu. Duduk elok balik. Kemudian berlaku lagi. Alright? Apa akan berlaku? Apa akan berlaku adalah anda mungkin tak tahu yang anda telah bercerai sebenarnya di mata Allah SWT. Cuma di sisi undang-undang, dia tak ada sijil cerai lagi. Yang ni berlaku perempuan. Alright? Yang ni berlaku. Saya ada satu kisah yang mana saya pernah menasihatkan seorang wanita ni yang dia dah bercerai dengan suami dia dah lebih daripada 3 kali. Dia cerita kat saya. Cerita yang satu, dua, yang kali ketiga. Kemudian kali ketiga tu dia kata dia tak mau buat pengesahan. Sebabnya kalau dia buat, dia tahu kata dia akan disabitkan dengan talak 3. Kita panggil talak bain kubra. Bain kubra ni maksudnya dia tak boleh rujuk dah. Nak kahwin semula pun tak boleh. Dia kena isteri ni kahwin dengan laki lain, kemudian bersetubuh. Bersetubuh kemudian cerai. Kemudian dia suci baru dia boleh kahwin pula semula. Dia tak mau buat. Sebab dia tahu kalau kata buat macam tu, dia confirm dia akan sabit cerai dengan talak 3. So dia tak mau. Jadi saya katalah, tak boleh macam ni puan. Sebabnya memang dekat di mata undang-undang, di mata orang ramai ni kalau tangkap pun, dia tunjuk, ni ada sijil nikah, so orang akan percaya yang tu nikah. Okay. Tapi cerita hak yang berlaku lafaz talak 3 kali ketiga sebagainya ni, kita buat diam. Bila kita buat diam, dia hubungan dengan Allah saja. Allah yang tahu. Malaikat yang catat kiri kanan tu je yang tahu. Malaikat rotib dengan atid. Saya dah betul lah hari ni. Okay. Sebab siapa pun tak tahu kalau kata berlaku dalam rumah, anda tak buat pun. Anda kata sebab saya tak mau jadi janda. Saya tak mau jadi janda kerana lafaz cerai ni. Saya biar je macam ni. Mungkin dia ada purpose yang tertentu. Okay? So, anda boleh dikira sebagai seorang yang telah hidup dalam bergelumang dengan dosa. Seriously, saya cakap directly lah. Terus terang. Faham? Sebabnya isu talak ni perempuan, dia hubungan dengan Allah. Kalau kita senyap, kita buat tak tahu, di mata Allah nanti ni, anda tahulah macam mana nanti nak jawab. Faham? So, jangan buat main-main. Sama ada suami ataupun isteri. Kalau isteri, dia kena buat. Dia kena buka. Kalau kata suami tak mau buka, dia kena buka pengesahan. Kalau kata suami pula, dia takut, dia ragu-ragu nak test betul ataupun tidak tu, pun boleh buka juga. Yang penting, kita kena sedar. Benda ni bukan benda yang main-main. Ada orang tanya kat saya, tuan, kalau macam contoh, saya nak balik dengan suami saya, jadi saya kena kahwin dengan laki lain. Boleh tak kalau saya kahwin saja laki tu, kemudian terus cerai saja? Saya kata, tak boleh. Syarat dia, kalau kata kahwin tu, lepas kahwin tu, dia mesti bersetubuh. Syarat dia mesti bersetubuh. Dia bukan kahwin akad nikah tu, lepas tu terus cerai. Tak boleh. That's why dia ada syarat dia mesti bersetubuh, kemudian diceraikan, kemudian habis iddah, baru boleh kahwin. Yang ni yang kadang-kadang orang ni, dia fikir nak buat lantik al-muhallil. Kita panggil orang yang menghalalkan benda tu. Cina buta lah bahasa orang Melayu kita. Baik. So benda ni semua bukan benda yang kita nak cakap kosong. Tapi saya nak bagi peringatan. Saya walaupun banyak kali sekalipun tak apalah, saya tetap akan cakap benda yang sama. Saya tak boleh sahkan. Kenapa? Yang boleh sahkan tu adalah hakim. Yang boleh sahkan tu adalah hakim. Kenapa hakim saja yang boleh sahkan?
Sebabnya lafaz cerai ni dia ada proses bicara. Dia ada proses untuk kita bagi keterangan, kita dakwa pada mahkamah. Tuan Hakim, saya dengar suami saya lafaz pada saya macam ni. Aku ceraikan hang dengan talak satu, nak. Contoh. Ada orang yang dia betul-betul skrip drama sikit lah. Bedah. Aku cerai hang dengan talak satu. So dia dengar apa macam tu. So kita bagi tahu pada hakim. Baik, kemudian suami ni pula hakim akan tanya, setuju tak? Tarikh ni pukul tarikh 5 hari bulan 1 pukul 8 malam dekat dalam rumah. Isteri dakwa kamu sebut macam tu. Betul ataupun tidak? Dia kata betul, saya memang lafaz tu. Baik. Ada siapa-siapa paksa tak masa tu? So tak ada siapa-siapa paksa. Dalam keadaan yang gila ke ataupun dalam keadaan yang normal? Dalam keadaan yang normal. So mahkamah boleh sabitkan. So benda ni lah kita panggil proses perbicaraan. Jadi proses perbicaraan ni dia bukannya proses tu depan peguam dan bukannya proses tu depan tu imam. Pun dengan bapa mertua ke siapa-siapa pun tak boleh proses tu. Proses perbicaraan dia mesti berlaku depan hakim. Tambah-tambah pula kalau kata suami ni dia ada lafaz cerai dalam bentuk kiasan. So dia lafaz dalam bentuk kiasan, mestilah dia nak ada tanya niat. Buat anda yang tak tahu, kalau kata suami ada sebut macam ni, aku lepaskan hang. Aku dah tak mau ada apa-apa dah dengan hang. Contoh macam tu So tak ada pun perkataan talak, tak ada pun perkataan cerai. Dia kata aku lepaskan hang. Aku dah tak mau ada apa-apa dah. Okay, so yang tu pun kita rasa macam, ini macam bunyi nak cerai aku ni. Jadi jenis cerai macam tu, kita kena ada, kita kena tahu benda macam tu dia kena ada niat. Niat daripada suami. Apa niat dia? So benda tu kita tak boleh cerita kat saya. Dia tak boleh cerita kat orang lain, dia hanya kena cerita depan hakim. Pengakuan suami tersebut. Ni yang cerita dia kalau kata suami masuk dalam mahkamah ni, isteri dakwa kata, saya dengar suami saya sebut kat saya, aku lepaskan hang. Aku dah tak nak ada apa-apa dah. So, hakim akan tanya pula, betul tak suami kamu sebut macam tu? Tarikh bila? Waktunya bila? Pukul berapa? Di mana? Di dalam rumah. Dia kata, saya tak ada niat Tuan Hakim. Saya sumpah saya tak ada niat. Saya tak ada niat pun nak menceraikan tu. Jadi hakim akan tanya, jadi apa tujuan kamu lafaz niat, lafaz macam tu? Sebab saya nak lepaskan dia tu. Maksudnya, saya tak nak dia terlepas daripada beban saya. Contoh. Ni yang selalu berlaku. Saya tak nak dia diletakkan beban dia sebagai seorang isteri yang berat. Contohlah. Dia bagilah macam-macam alasan. Kadang-kadang merepek pun ada juga. Tapi masa tu, bila suami ni tak mengaku, kata ada niat dan sebagainya, mahkamah akan suruh suami tu untuk bersumpah. Kita panggil sumpah nafi. Sumpah penafian. Jadi tujuannya untuk menguatkan bahawa dia menafikan benda tersebut. Faham? Yang tu pun mesti berlaku di hadapan hakim. Sumpah ni dia tak boleh berlaku depan saya, tak boleh berlaku dalam live macam ni, tak boleh perempuan dia mesti berlaku di hadapan hakim. That's why jawapan saya kepada semua wanita yang tanya kat saya sah ataupun tidak, jatuh ataupun tidak talak ni, saya boleh bagi pandangan saja, tapi saya tak boleh mengesahkan. Itu sahaja. Tapi yang paling pentingnya adalah anda kena set minded. Kalaulah anda dengar benda-benda macam ni berlaku kepada diri anda, kawan anda, keluarga anda, siapa-siapalah di kalangan anda semua tu, so anda kena buat pengesahan lafaz cerai. Nasihat kawan kita buat pengesahan lafaz cerai. Nasihat kaum keluarga kita ni buat pengesahan. Tak susah pun. Pergi ke mahkamah rendah syariah, buat, nak kata saya nak buka kes pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Okay? Nak buka kes pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Alright, nanti mahkamah akan guide. Faham? Alright. Tambah-tambah kalau macam contoh PKP ni pun, saya rasa dalam kes berkaitan dengan lafaz talak ni boleh dapat lagi lah. Boleh cepat lah buka juga. Alright. Oh, okay.
Ni dah ada soalan dah. Kat dalam IG tak ada, dalam IG live tak ada, cuma dalam Facebook page ada soalan. Puan Fazwa Roslan, saya diceraikan suami dengan talak melalui WhatsApp semalam. Macam mana ya tuan? Okey. Kalau lafaz cerai tu melalui WhatsApp perempuan, so lafaz cerai tu kita sebut sebagai lafaz cerai kinayah. Dia masih disebut lafaz cerai kiasan. Kita sebut kinayah. Okay? Cerai ni dia ada dua jenis. Satu cerai jelas, kita sebut soreh. Yang keduanya, kita sebut sebagai cerai kinayah, kiasan. Soreh ni, yang jelas ni, dia sebut, suami sebut perkataan talak. Suami sebut perkataan cerai. Suami sebut perkataan divorce. Ingat? Dia ada dalam hadis sebut firaq ataupun sirah. Bukan sirah. Sirah Nabi. Tu sirah tu sejarah. Ingat? Ni sirah. Dia urus sad, roha. Ha pedah. So, betul lah. So saya tak ingat saya macam tu lah. Alright. Jadi kalau kata lafaz cerai yang jenis jelas ni, yang ni dia tak perlukan kepada niat. Dia tak perlu niat. Dia kata, saya sebut macam tu tapi saya tak ada niat nak bercerai. Tak boleh. Sebab dalam hadis Nabi SAW, 3 benda Nabi kata, kalau kata buat main-main pun dia tetap akan dikira. Kalau cukup dia punya syarat dia. Iaitu perkataan talak, perkataan kahwin, nikah dan juga perkataan rujuk. Nikah pun kalau kata cukup semua rukun, saja-saja. Contoh ada berlakon ke tu. So, tengok-tengok semua cukup rukun. Boleh jadi sah juga. Rujuk pun macam tu juga. Aku rujuk kamu kembali. Tak adalah saja-saja nak main-main. Tak boleh. Dia mesti boleh sabit juga. Samalah lagi perkataan cerai. Cerai pun macam tu saja. Macam tu juga. Dia tak boleh main-main perkataan tu. Kalau sebut macam tu juga, dia tetap boleh jatuh. Okay? Dia tetap boleh disabitkan juga. So kalau kata lafaz cerai tu melalui WhatsApp, kita sebut sebagai lafaz cerai kinayah. Dia kiasan. Walaupun WhatsApp tu dengan jelas suami tulis, aku ceraikan hang. So suami hantar kat kita tulisan, aku ceraikan hang. Contoh. Dia masih ditetap kira sebagai lafaz cerai kinayah. Lafaz cerai kinayah ni, dia mesti kena ada niat. So apa yang Puan Fazwa perlu lakukan adalah, Puan Fazwa kena pergi ke Mahkamah Syariah, kena buat juga pengesahan tersebut dan nanti suami akan dipanggil oleh mahkamah untuk mahkamah tanya. Hakim nak tanya, betul tak hantar ni? Kalau suami kata betul, so satu. Dia tanya, nanti hakim akan tanya juga, ada niat ataupun tidak? Niat apa niat kamu hantar mesej macam ni? Saya kata saya niat saya tak nak cerai pun. Tapi sebab saya macam niat masa saya tu rasa macam gelong-gelong, saya rasa macam ngantuk-ngantuk sikit time tu. Jadi saya tak ada niat nak bercerai pun. So mahkamah boleh arahkan dia untuk bersumpah macam tadi. Macam saya kata tadi. Sebab dia kata tak ada niat. Tapi kalau kata suami kata dia betul, dia memang saya yang hantar mesej ni. Memang niat saya nak berceraikan. So yang tu mahkamah boleh terima pengakuan niat tersebut. Faham Alright. Syafi Syazwan. Okey. Bukan pasal nak buka aib, tapi macam mana dengan nasib yang tak terbela? Kat luar dah maki hentamlah bagi ke semua. Oh ya ke? Sampai mahkamah siap sumpah guna nama Allah lagi. Oh parah gitu. Biasa tengok perempuan lah yang kena macam tu. Ya betul. Alright. Betul lah. Saya boleh kata macam ni lah. Memang ramailah orang yang akan kata mengadu lah kan. Yang akan nak cerita, nak mempertahankan diri dia dekat dalam daripada dihentam dan sebagainya. Tapi kan pada saya, kalau kita tak berhenti buat benda tu, kita takkan aman. Itu je saya boleh beritahu. Dan mesti akan ada lagi. Akan ada lagi orang duk main hentam dan sebagainya. Kadang-kadang orang lain pula ni dia akan anggap macam-macam. Ada orang kadang-kadang dia menunggu waktu-waktu macam ni. Dia menunggu peluang dan sebagainya. Bukan apa, kadang-kadang di media sosial ni ramai sangat yang orang-orang macam-macam jenis. Even saya sendiri pun berhadapan benda yang sama juga. Okay? Tapi atas kita lah. Kalau kita rasa benda tu betul, kita buatlah. Saya tak boleh kata apa. Pada saya masih berpegang, kalau kata kita nak
melepaskan amarah kita, okay, nak bagi tahu, nak mempertahankan diri kita, pada saya masih pegang kata tak perlu nak bagi tahu kat dalam media sosial. Saya masih berpegang macam tu. Begitulah. Kalau kata nak bagi tahu pun, at least lah kan, dia share artikel lah. Tulis artikel ke kan, ataupun share artikel saya ke, at least lah. Once kalau kita dah sentiasa posting benda-benda yang negatif, banyak lagi benda negatif tu akan datang kat kita. So cara nak avoid dia macam mana perempuan? Cara kita nak elakkan benda tu adalah dengan kita sentiasa bersikap positif dan kita tulis benda-benda yang positif saja. Contoh dia kan, anda katalah memang suami kita curang dan sebagainya, so kita memang tak puas hati, so berlaku perceraian dan sebagainya. Apa yang kita buat adalah kita macamlah ucapkan benda-benda yang macam contohlah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Jangan lupa tanggungjawab sahaja. Ingatlah di dunia ini hanya sementara. Itu saja cukup. Kemudian kita share benda-benda yang positif. Kalau kita duk share benda-benda yang positif tentang diri kita, lama kelamaan orang akan nampak macam, oh kita ni cool, kita ni relax, kita ni macam tenang saja. So orang akan lebih suka. Seriously saya boleh bagi tahu. Dulu pun saya pun orang yang macam tu, orang yang jenis suka benda-benda yang negatif saya posting. Especially kat dalam Facebook saya. Okay, kalau dulu-dulu lah, biasa. Tapi bila kita makin lama makin belajar ni, rupanya ada cara yang lebih bagus sebenarnya untuk kita nak elakkan benda-benda macam tu. Alright, ni pandangan saya sahaja. Okay, soalan lagi daripada Siti Nurbaizura. Tuan, macam mana seorang suami tidak mengaku telah melafazkan talak dekat isteri di rumah, tapi bila dekat mahkamah depan hakim suami menafikan yang dia tak melafazkan talak tersebut? Macam mana tu tuan? Begitulah dalam proses perundangan. Alright. Kalau kita sebagai seorang isteri, kita dengar lafaz talak tu, so kita buka kes pengesahan lafaz cerai dekat dalam mahkamah. And then bila pergi ke mahkamah, suami tak mengaku. Bila suami tak mengaku, dia menjadi beban kepada isteri untuk buktikan. Kalau kata lafaz cerai tu memang ada orang dengar, so orang tu kena datang ke mahkamah, saksi tu kena datang dan bagi keterangan. Sebab suami tak mengaku, jadi beban tu kepada isteri untuk buktikan. Faham Jadi kalau kata lafaz cerai ni tak ada orang lain dengar, suami dengan isteri dalam rumah sahaja. So isteri dakwa, suami tak mengaku. Dalam Islam kata dia mesti kena bersumpah menafikan. So mahkamah kena berpegang kepada sumpah tersebut. Walaupun sumpah tersebut mungkin sumpah palsu, mungkin sumpah tipu. Dia sanggup bersumpah semata-mata nak elakkan daripada disabitkan talak tersebut. Jadi mahkamah kena berpegang kepada perkara tersebut sebab mengikut hadis Nabi, nahnu nahkum bizahir. Kami menghukum ikut yang zahir. Maksudnya hakim ni hanya boleh hukum ikut apa yang ada dalam dakwaan dan apa yang ada dalam undang-undang. That's all. Jadi kalau kata ada orang tipu, sumpah palsu, tak mengaku dan sebagainya tu, selebihnya dia dengan Allah SWT. Tu je. Bila tak ada saksi lah Baik, soalan seterusnya, Aisyah Zia Sarah Abdullah. Salam Tuan Fahmi. Waalaikumsalam. Macam mana pula kalau kes suami yang bermadu? Okay, isteri tua sering memaksa suami dari menceraikan isteri nombor 2. Oh, okey. Isteri tua so paksa suami cerai nombor 2, alright? Dan terpaksa dan tak terniat. So suami mencerai dengan isteri kedua. Tapi untuk mengelakkan pertengkaran, si suami pun menjawab, ya kami dah bercerai. Tapi isteri dia tak percaya dan menyuruh suami dia bersumpah dengan menyebut demi Allah. Soalan saya, jatuh ke tidak talak si isteri kedua tersebut? Ni samalah. Pimai cerita panjang-panjang pun. Sekali ada lafaz talak, so suruh tanya saya jatuh ataupun tidak. Tak boleh macam tu puan. Okay? It's not fair for me untuk nak bagi tahu macam tu. Alright? Tapi pada saya, kalau puan dengar, kalau katalah ada isu yang macam ni lah kan. So apa tugas isteri yang pertama ke ataupun isteri yang kedua? Kalau kata suami tu tak mau buat pengesahan, better cerita dalam cerita ni isteri kedua tu sendirilah. Isteri kedua tu kalau kata dia memang dengar suami dia sebut macam tu, dia kena buka kes. Kena buat pengesahan di mahkamah. Alright?
Sebab yang tu diceritakan kata apa, dia isteri pertama suruh ceraikan isteri kedua. So lafaz cerai itu berlaku kepada isteri yang kedua. Jadi isteri yang kedua itulah yang kena buat permohonan pengesahan lafaz cerai. Ataupun suami dia tu. Suami dia tu yang kena lafaz cerai. Buat pengesahan. Dan pada saya, kalau katalah isunya dia sebut, ya kami dah bercerai, that means ada perkataan cerai tersebut. Bila ada perkataan cerai, saya sebut tadi dia perkataan yang soreh, yang jelas. Jadi dia tak perlukan kepada niat. Tapi kalau kata macam ni, contoh, suami dia kata nak selamat kan, suami kata, ya, dah tak ada apa-apa dah, sumpah dah tak ada apa-apa dah. Dah tak ada apa-apa dah tu, ya, dia tak ada maksud cerai dan dia boleh maksud macam-macam. So dia bergantung kepada niat. Tapi kalau kata, ya memang kami dah bercerai. So yang tu boleh dianggap sebagai lafaz cerai soreh. Okay, boleh kena buka kes pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Faham Alright. Salam tuan. Mana ada orang nak Cina buta tuan? Kan? Cina celik suka. Apalah Cina buta. Melayu buta tak boleh Aduh, rasisnya. Tak tahulah. Saya lebih suka guna perkataan Arab lah. Dan perkataan Arab kita sebut sebagai Al-Muhallil. Al-Muhallil ni maksudnya orang yang menghalalkan. Dia cuba nak bagi halalkan benda tu. Mim ha lam lam. Al-Muhallil ni, mim ni kalau dalam bahasa Arab ni, saya tak apa nak pandai sangat lah. Tapi at least saya tahulah. Mim ni kalau dia bubuh ada perkataan depan tu, dia akan dikira sebagai satu tempat. Tempat. Contoh kalau saya sebut sejimdal, sujud kan? Okay? Sajadah. Okay? Sajadah tu kan maksudnya sujud. Okay? Sujud. Tapi kalau kita tambah mim kat depan, dia akan jadi masjid. Tempat untuk bersujud. Macam tu contoh dah. Ataupun apa lagi yang biasa anda dengar solat. Solam ya kan. Ya tak ada titik tu. Alright? Solat. Kalau kita tambah mim, dia jadi musalla, tempat untuk bersolat. Faham? Okay, satu lagi. Kalau kita sebut macam mim lagi, kataba. Okay, kataba ni dalam bahasa Arab kitab. Kitab tulis. Okay, dia boleh jadi buku. Betul lah, kataba tu menulis. Okay, tapi kalau kita tulis mim kaftaba, dia akan jadi maktab. Maktab tu maksudnya tempat untuk penulisan-penulisan dikumpul. Maksudnya perpustakaan. Faham? So samalah kalau macam al-muhallil ni. Maksudnya tempat untuk nak menghalalkan. Menghalalkan apa? Perkahwinan tu saja. Tapi lepas tu dia macam ada kontrak lah. Kemudian lepas. Faham? Adakah siapa-siapa yang pernah di-offer nak jadi al-muhallil ni? Adakah siapa-siapa? Tak payahlah Kalau boleh tolong jauhkanlah daripada buat benda macam tu. Memang matlamat dia untuk nak dapat nak dapat kewangan. Okay? Tapi bayangkan pula, tengok-tengok lagi dia duduk mengharap. Kata laki ni, tak apa, laki ni boleh ni. Dia akan ikutnya lah kontrak lah. Dia akan buatlah perjanjian. Lepas kahwin ni, dia akan ceraikan. Dia nak kahwin dengan isteri yang dah diceraikan dengan talak 3 dia. Tengok-tengok laki yang kahwin tu tak mau cerai. Si payah memang habis tak ada peluang dah lepas tu. Alright. Soalan Siti Nurbaizura. Tuan, bila suami dah mengaku dalam mahkamah bahawa dia dah terlepas talak 3 dengan isteri semasa bergaduh, tapi dalam masa yang sama, suami menyesal dengan apa yang dia minta maaf. Tapi dalam masa yang sama, suami menyesal dengan apa yang dia lafazkan dan merayu untuk dia merujuk kembali isteri. Macam mana tu tuan? Macam saya kata, lafaz talak ni kalau kata terlepas pun, dia tetap akan boleh jadi sah. Okay, dia boleh disahkan di mahkamah.
So dalam mazhab Syafi'i sekalipun, kalau kita lafaz talak tu memang lafaz talak yang jelas, kalau tak ada niat sekalipun dia tetap boleh disabitkan. Talak 3 dia akan jatuh 3. Kalau contoh orang ni dia first time bergaduh, first time sebut lafaz talak, first time tu lah dia sebut talak 3. So insya-Allah dia boleh jatuh talak 3 juga. Tapi ada tempat, contoh dia macam dekat Perlis lah contoh dia. Saya boleh cerita kat Perlis sebab saya praktis kat Perlis je lah. Kalau lafaz talak tu first time cerai, dia sebut terus talak 3. Suami ni sebut aku cerai dengan talak 3 contoh dia. Okay. Jadi lafaz talak 3 tu first time tu dia akan dikira sebagai kali pertama. Dia baru jatuh talak 1. Okay, tu kalau di Perlis. Jadi saya boleh ceritalah macam tu sebab saya praktis di Perlis. Tapi kalau di negeri-negeri yang lain, especially negeri yang saya boleh cakap lah, negeri Pulau Pinang, Kedah, Perak, lafaz talak 3 dia akan jatuh talak 3. Kenapa berbeza? Berbeza dari segi pandangan sahaja. Kesah ataupun tidak ikut pandangan beza ni, asalkan ada dalil, ada pandangan yang tepat, ikut memang boleh sah. Cuma banyakkan mahkamah syariah di Malaysia ni dia memakai pandangan mazhab Syafi'i. Cuma di Perlis ni dia dalam bab talak ni dia memakai pandangan hadis tu. Hadis Nabi. Okay? Alright. So apa benda tadi soalan soalan macam telajak pula soalan pembazuran. Kalau kata dia dah terlafaz, dah sabit tersebut, so kalau kata nak rujuk tu, nak bagi peluang tu tak boleh lah. Sebab dia kena tahulah benda ni adalah sebagai satu bentuk kita sebut sebagai satu hukuman lah. Satu benda yang hang tak sepatutnya sebut benda macam tu. That's why saya dah pernah bagi tahu kita kena set daripada minded awal. Kalau kata nak berkahwin tu, kalau boleh padam siap-siap. Padam siap-siap perkataan talak ke cerai ke tu, so kita jangan ingat. Jangan ingat langsung. Gaduh ke apa-apa pun at least berbincang. Ingat, gaduh bincang. Okay? Gaduh dia cari jalan. Tapi kalau kata ada juga minded macam tu, at least lah kalau nak bercerai sekalipun set kan. Aku nak cerai mesti dalam mahkamah. Nak cerai mesti dalam mahkamah. Sebab inilah benda yang kita nak kena didik masyarakat. Sebab kalau kata jatuh talak 3, dia tak ada peluang untuk rujuk kembali dah. So kalau mahkamah dah sabitkan, so mungkin tak puas hati, anda boleh buat rayuan ke mahkamah tinggi. Itu pun kalau nak buat rayuan ni, dia mesti ada alasan. Apa sebab yang boleh menyebabkan mahkamah nak terima rayuan tersebut. Okay? Apa pembazura ni? Panjang je pembazura. Ramai yang buat talak tu sebagai mainan tanpa memikirkan kesan dengan talak yang dilafazkan. Tapi bila dah jatuh talak baru nak menyesal. Baru nak menangis dan sanggup sumpah untuk menafikan. Biasalah tu. Dah nak menangis depan tu. Saya pernah dengan perempuan, masa tu saya dekat mahkamah syariah Ipoh tau. Terkejut saya. Masa tu lepas dah saya duduk dekat luar tau. Dekat luar mahkamah Ipoh tu. Duk terang kat klien lah kita tentang the case tu. Tiba-tiba kan saya dengar kan bunyi bang, macam tendang pintu. Terkejut saya. Saya tengok Allah, ada orang ni dia laki ni dia tak puas hati sebab mahkamah sabitkan dengan talak 3. Nak kata macam mana kan? Kalau dah mahkamah sabitkan tu maksudnya mahkamah berpuas hatilah bahawa ada lafaz tersebut berlaku. Tapi nasib baik lah kan. Nasib baik hakim ni tak panggil balik tu. Untuk kata tanya awak yang tendang pintu dan sebagainya tu. Jangan main-main. Kalau kata kita buat lebih kurang dengan hakim, mungkin marah kan dengan keputusan hakim tu. Sebab kita rasa macam tak puas hati ke apa sebagainya. Kalau anda buat saja tepuk meja ke, tendang meja ke sebagainya, silap sak nanti kena penjara. Boleh dikira sebagai menghina perintah mahkamah. Jangan main. Kalau kena penjara tu buta, sia-sia je nanti ni. Okay. Mabuk dengan sengaja pun boleh disabitkan talak 3 jika mabuk dengan sengaja. Ingat. Okay. Ya, betul. Pandangan Puan Amalina Adam, adik saya ni. Okay.
Memang betul. Kalau kata suami ni lafaz cerai dengan lafaz cerai ni dengan kata talak 3, talak berapa pun lah talak 1 ke talak 2 ke, dalam keadaan dia mabuk. Macam mana pula kalau dalam keadaan dia mabuk ni? Baik, mabuk ni dia ada 2 keadaan. Mabuk yang pertama ni mabuk sengaja, yang kedua tak sengaja. Kalau mabuk dengan sengaja tu maksudnya dia sendiri yang pilih untuk nak minum arak ke, dia pilih yang untuk ambil dadah ke yang sampai boleh menghayalkan ke, ataupun apa-apalah benda yang boleh menyebabkan dia hilang kewarasan akal, dia ambil dengan sengaja. Okey? Sebab saya pernah ada bawa kes yang macam tu. Kita cuba untuk buat rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah untuk cerita tentang rayu orang ni disabitkan dengan talak 3 disebabkan dia dalam keadaan dia mabuk. Jadi mahkamah buat keputusan sebab mabuk tu mabuk atas pilihan sendiri. Bila kita tengok dalam dia punya keterangan, lah betul memang mengaku kata mabuk. Jadi memang tak boleh nak buat apa-apa dah. Kalau kata orang ni memang mengaku dia mabuk, bahkan ada yang rasa macam bangga pula bila mabuk tu. Jadi kalau kata disabitkan, tetap disabitkan talak tersebut. Faham? Tapi katakanlah mabuk tu dalam keadaan tak sengaja. Kewarasan akal tu tak sengaja lah. Contohnya, ada satu kes ni dekat Al-Ustaz. Lafaz cerai tu, isteri bagi tahu kata suami dia ni lafaz cerai tu dalam keadaan yang dia tengah dalam tengah ambil ubat. Sebab duduk kat hospital, dia dalam keadaan ubat tu yang boleh menghayalkan lah. Maksudnya ubat batuk ke ubat apa tu. Jadi dia dalam keadaan yang separa sedar. Jadi dalam keadaan macam tu, dia tak boleh nak dikira sebagai sah. Sebab dia tak sengaja pun. Yalah kalau kata duduk kat hospital, nurse masuk ubat dan sebagainya, kemudian mungkinlah bergaduh sikit apa. Kalau dia lafaz cerai tu, mabuk-mabuk, khayal-khayal, steam-steam macam tu kan. Jadi yang tu semua tu tak boleh menyebabkan talak tersebut dijatuhkan. Tu faktor jugalah. Jadi saya kata apa? Oh, ambil yadah kan. Ada satu lagi. Orang duk kata sekarang ni apa? Hidu gam danlok ke ataupun gam kasut ke apa macam tu. Kan gam ke petrol ke benda yang boleh rosakkan akal fikiran lah. Alright. Alright, soalan Puan Sutra Kasih. Itu Sutra Kasih lagu intim kan. Macam mana lagu Sutra Kasih tu? Aku lupa dah. Pada pengalaman tuan, kenapa kerap berlaku cerai luar mahkamah? Adakah selalunya memang lelaki yang suka-suka nak lafaz cerai? Atau banyak juga isteri yang minta cerai apabila gaduh dengan suami? Pengalaman pada pengalaman saya, selalu kes-kes cerai ni yang berlaku kat dalam mahkamah disebabkan dua-dua pihak. Suami dengan isteri itu sendiri. Suami memang tak boleh tahan. Jenis panas baran. Jenis tak boleh nak berbincang. Kadang-kadang dia dah stres sangat-sangat. Dia tak boleh tahan sangat-sangat. Dia lepas cerai. Isteri pula jenis gaduh je nak minta cerai. Gaduh saja nak minta cerai. Dia bukan sekali dua. So pada saya dua-dua macam tu. Kadang-kadang ada yang isteri macam duk sekerap minta cerai. Dan ada juga yang suami ni memang dia tak boleh tahan. Dia mudah saja dia nak sebut saja. Dia macam smooth saja. Okay. So depends lah. Dan biasanya kalau tanya kat saya, apa yang menyebabkan banyak kes berlaku lafaz cerai luar mahkamah ni, kebanyakannya isu yang bergaduh sampai nak bercerai ni, isu curang. Okay. Isu curang. Itu banyak. Anda boleh tanya peguam-peguam yang lain pun sama juga. Yang keduanya, isu yang banyak bergaduh sebab isu duit. Okay, isu duit. Maksudnya, isteri ni claim kata tak dapat duit belanja. Tak dapat nafkah secukupnya. Dia mungkin tanggung diri dia. Dia mungkin tanggung anak-anak dan sebagainya. So, dia dalam keadaan yang macam tu, dia tekanan. So, dia minta bergaduh suami isteri. So, yang tu pun boleh menjadi faktor kepada berlaku perceraian. Itu yang kedua lah. Kalau yang ketiga pula, pada pengalaman saya yang berlaku lafaz cerai ni, hakim akan tanya bergaduh sebab apa. Selalunya dia akan sebut perkataan ni, campur tangan orang luar.
Contohnya campur tangan family dan sebagainya. So mungkin sebabkan family ni tak suka dengan perangai suami, family yang belah ni tak suka perangai isteri. So disebabkan family ni kadang-kadang dia bergaduh sampai bergaduh lepas cerai. Yang tu antara yang top lah, yang top. Ni yang top yang selalu berlaku lepas cerai law mahkamah ni. Faham? Dan banyakkan yang tu jugalah yang menjadi alasan untuk fasah dan sebagainya. Cuma kalau kata untuk lafaz cerai law mahkamah ni, hakim banyak keadaan dia akan tanyalah. Bergaduh sebab apa? Kalau dia lagi bagi tahu, saya bergaduh dengan dia sebab dia curang dengan saya banyak kali. Yang ni bagi tahu kata sebab tak dapat nafkah. Duit toh ke mana pun tak tahu, tak terurus langsung. Yang ni bagi tahu kata mak mertua tak suka, pak mertua tak suka sebagainya. So bergaduh bab yang tu. Okay? Alright. Sikit lagi. Sampai 1 jam kita lengkapkan sikit. Saya sebenarnya nak tanya perempuan sebelum tu, saya ada buat satu artikel baru tau. Artikel yang baru dipostkan tadi dalam pukul 9 tu. Cerita tentang hibah. Siapa yang dah dapat? Sebab saya nak tanya, saya dah test banyak kali tau. Sebelum saya nak post tu, saya dah tulis dah ayat yang saya dah karang dan sebagainya semua tu, cerita tentang hibah. Hibah untuk hibah untuk sesiapa yang sekarang ni penting bagi dia yang ada anak perempuan sahaja. Dia kena baca kisah tu. Okay, saya dah karang petang tadi dan saya dah buat. Bila dah full semua saya dah karang habis tu, saya letakkan link untuk anda dapat e-book tersebut. So anda kena jawab soalan sikit dan kemudian anda akan dapat link e-book tu. Saya nak tanya siapa yang dah buat benda tu, ada tak dapat e-book tersebut? Kalau ada, tolong bagi tahu. Dah dapat, maksudnya dah boleh baca lah. Sebab saya risau kadang-kadang dia duk naik dekat email saya, duk naik kat email office, dia naik kadang-kadang tulis kata apa, kena dapat akses. Saya risau anda tak dapat. Kalau anda tak dapat tu saya nak kena buat sekali lagi. Alright, tolong bagi respon sebelum sementara saya nak jawab ni. Alright, Puan Shimi Samsudin. Tuan, kalau si isteri ada rekod masa bergaduh. Si isteri ada rekod. Oh, maksudnya tengah duk bergaduh tu rakam lah. Faham Faham. Masa bergaduh. Suami halau balik rumah ibu sebab katanya dah tak boleh nak bela isteri. Okay. Lepas tu perjanjian akan lepaskan isteri kalau masih tak berubah. Contoh curang. Saya nak kena baca pelan-pelan macam mana nak faham ni. Lepas tu perjanjian akan lepaskan isteri. Lepas tu berjanji nak lepaskan isteri kalau masih tak berubah. Kalau suami tu tak berubah lah contoh dia curang. Isteri ada rekod senyap-senyap masa tengah bergaduh tu. Boleh ke rakaman suara tu dijadikan bukti untuk fasah? Oh, cerita pasal fasah. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tentang kata contohlah ada pengakuan curang dan sebagainya. So kita ada video record dan sebagainya tu. Boleh jadi. Bukti tu semua boleh digunakan. Okay. Kalau kata nak lebih yakin, ada kena Puan Shimi kena dapatkan e-book saya. Alright, e-book yang saya dah buat, anda boleh tengok dekat page nanti ni. E-book 16 bukti ni. So, salah satu daripada e-book tersebut, salah satu benda yang saya nyatakan dalam e-book tu adalah berkaitan dengan bukti video. So, bukti video tu boleh diguna. Bukti tak radio pun macam rakaman suara pun boleh digunakan juga. Okay? So, boleh digunakan untuk fasah tersebut. Dan yang paling penting sekali, kalau kata bergaduh tu tak ada lah perkataan lapar cerai ke, tak ada curang, tapi bergaduh lah. Naik suara, bergaduh. Wah, aku salah hang salah aku. Aku kata A, hang kata B. Contoh it's one, it's itu. Contoh kawan ni kata macam-macam. Kawan ni rap, kawan ni nak rap. Barang aku, kalau aku boy, aku mantul. Contoh. Faham aku rap pula tiba-tiba malam ni. Contoh lah, Jadi kalau bergaduh tu, video tu boleh menjadi bukti bahawa pergaduhan dalam rumah tangga. Jadi dia dah tak sampai tahap kebahagiaan dalam rumah tangga. So yang tu boleh dijadikan alasan-alasan lain yang boleh untuk dikira sebagai alasan fasah. Lain-lain perkara yang diiktiraf dalam hukum syarak. Contohnya, rumah tangga bergaduh, so dah tak ada mawaddah warahmah tu, jadi boleh sebagai satu alasan. Asbab daripada video tersebut. Okay. Alright.
Puan Sutra kasih, terima kasih Tuan atas jawapan. Puan Syuhada Su dah dapat. Okey, saya lega. Betul ni dah dapat Puan Syuhada Su. Puan Suliza Liza tak dapat lagi. Tak dapat lagi tu saya confused. Sama ada Puan Suliza dah klik link tu, dah jawab soalan dan kemudian dah dapat ibu tu ataupun tak tengok lagi. Risau juga ni. Okey. Artikel hibah tu di FB Tuan ke? Ya, saya. Artikel hibah tu ada dekat page ni. Nanti habis video ni nanti ni anda boleh tengok Puan. Puan boleh tengok. Puan Sutra kasih, boleh tengok kat situ. Alright, nanti ada, saya dah post dah. Ada yang dah share dah tu. Saya cerita tentang bapa saudara yang dah bagi hint, dah bagi petanda nak rampas. Nak ambil rumah. Nak ambil rumah yang diduduki oleh satu keluarga ni. Adik dia lah. So pak saudara ni, Pak Long ni, dia dah bagi hint, dah bagi petanda nak ambil rumah adik dia ni. Sebab adik dia ni ada anak perempuan sahaja. Jadi bila dia dengar tanda-tanda hint-hint, okay, petunjuk-petunjuk yang dia nak ambil tu, so dia dia lekas-lekas buat hibah. So anda boleh tengok yang tu. Jadi last kali kat ayat tu, saya tulis kata siapa yang nak e-book free, boleh klik link tersebut. Dan saya harap anda terima. Kalau tak terima, tolong bagi tahu. Macam contoh, tak boleh pun buka ni Tuan, akses dan sebagainya. So bagi tahu pada pihak kami. InsyaAllah kita akan bantu. Sutra kasih. Tuan, saya pernah dengar orang kata suami dan isteri dah bercerai dengan talak satu dan dalam tempoh iddah, suami lepas cerai sekali lagi kepada isteri cerai. Adakah jatuh lagi talak ni buat dalam tempoh iddah tersebut? Ya, jawapannya betul. Sebabnya, ya Yan, dah sikit lagi, habis dah. Anak dah panggil dah. Okay, saya jawab soalan akhir daripada Puan Sutra kasih ni. Jawapannya betul. Bila kita dah disabitkan perceraian dengan talak satu Puan, so kita dalam tempoh iddah rajai tersebut, kemudian suami sebut sekali lagi, dia boleh jadi juga jatuh dengan talak dua pula. Sebabnya dalam tempoh iddah rajai tersebut, kita kena ingat satu perkara, suami itu masih lagi berhak. Suami itu masih ada lagi hak ke atas isterinya. Dia belum keluar, kaki tu belum keluar 100%. Saya kata dia baru keluar 50% daripada rumah tersebut. So kaki sebelah saja, okay? Dia tak masuk penuh, dia tak boleh keluar penuh lagi. Jadi kalau kata suami ada hak lagi tersebut, jadi kalau kata lafaz, dia boleh dikira sebagai talak yang kali kedua pula. Faham? Tapi andai katalah berlaku lafaz tu dalam bentuk lafaz fasah, contoh mahkamah yang sabitkan, kita sebut talak bain sughra, okay? So kalau kata suami lafaz pula masa tu, tak ada apa-apa lah. Faham? Dah tak ada apa-apa dah. Nak buat apa lagi? Okay? Ataupun suami, isteri ni dia dah habis iddah. Lafaz talak satu, dia habis dah iddah 3 kali suci. So bila dah habis iddah tersebut, isteri ni dah tak bergelar isteri dah. 100% dia dah bukan lagi isteri tersebut. Bukan lagi isteri kepada suami dia. Jadi kalau kata suami masa tu, dia duk rasa lagi macam dia oleh suami, dia lepas cerai. So masa tu dah tak dikira apa-apa. Sebab lafaz talak tu tak valid dah. Sebab yang tu dah bukan isteri dia. Dah habis tempoh iddah. Untuk apa lagi lafaz talak? Okay. Kalau macam contoh lafaz talak 3 lagi lah. Tak perlulah. Tambah-tambah lagi lah. Dia khas untuk orang yang dalam tempoh iddah rajai sahaja. Okay. Alright. Itu saja. Terima kasih kepada anda semua yang join dalam Facebook page, dalam IG live. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya harap anda semua dalam keadaan yang okey lah, tenang. Saya bercerita santai-santai dan sebagainya ni. Dan terima kasih kepada semua yang telah menonton, yang bagi respon dan sebagainya. So, saya harapkan anda semua faham dan hopefully anda semua terus sokong apa yang saya sampaikan, apa yang saya buat dan sebagainya. Dan insyaAllah saya akan sentiasa terus memberikan komitmen saya, masa saya, tenaga saya untuk anda semua. Selagi mana anda boleh bagi respon yang baik kepada saya. Alright. Terima kasih. Jangan lupa untuk dapatkan e-book yang e-book free yang telah saya buat tu daripada artikel tersebut. Dan saya jemput juga siapa yang belum lagi join Telegram rasmi saya, Fahmi Ramli Official, untuk join. Siapa yang belum subscribe lagi channel YouTube saya, anda boleh subscribe tu, Fahmi Ramli Channel.
Alright, kalau kau nak tengok YouTube tu, anda boleh tengok kat Fahmi Ramli channel. Alright, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Selamat malam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi esok. Bye-bye.